Dengan sebab itu, kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni, dia kata hak ni khusus dengan hakim. Hakim. Kalau tidak hakim, dia ada perincian lagi. Dia ada perincian lagi. Hakim dalam mahkamah bila dia minta bersumpah atas satu kes, atas satu perkara, maka dia sebutlah benda-benda ni. Hak dia fahamnya, hakim faham, hak dia naknya mengikut hak tersebut itulah. Maka dikira mengikut hak hakim minta, bukan mengikut hak orang tu. Dalam hati dia lagu lain, dia niat lagu lain, hak luar dia sebut lagu lain. Baik, kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni, hadzal hadis mahmulun 'ala al-halif biistihlafil qadi, kata dia. Hadis ini dipakai dengan arti bersumpah dengan sebab qadi ataupun hakim meminta seseorang itu bersumpah. Hak tu hak kata mengikut hadis ni. Yang ni sumpah tu dipakai mengikut apa yang orang yang meminta bersumpah tu faham dan nak, gitu. Kalau seseorang itu mendakwa terhadap seseorang sesuatu haknya, dia dakwa. Dia dakwa orang ni ada berhutang dengan dia, orang ni ada berhutang dengan dia. Maka apabila didakwa orang itu menafikan, orang yang apa ni didakwa itu menafikan, dia kata tak ada berhutang. Kalau ada pun kita kata, kalau katakanlah ada saya bayar dah. Hak dia kata tak bayar lagi tu tak betul, misalnya, maka hakim minta orang itu bersumpah. Hakim minta pendakwa itu bersumpah. Dalam keadaan itu, maknanya yang dikira sumpah tu mengikut hak hakim faham. Hak hakim faham. Maka dia pun bersumpahlah. Fahallafahu al-qadi. Fahalafa. Wa warra. Dan dia melakukan tauriyah. Dia melakukan tauriyah. Fanawa ghaira ma nawal qadi. In aqadat yaminuhu ala ma nawahu al-qadi. Wala tanfa'uhu at-tauriyah. Wa hadha mujma'un alaihi. Dia kata dia bersumpah tu, dan dia tauriyah ni apa ni, guna bahasa kiasan lah, bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Jadi hak dia guna bahasa kiasan tu tidaklah seperti mana hak hakim sebut tu, hakim maksudkan. Dia royak tu, dia bersumpah tu atas benda lain. Atas benda lain dia buat lari. Dia buat lari tu kira-kiranya supaya dia tidak melanggar sumpah lah. Jadi sumpah tu macam sumpah tak betul lah, sumpah hampa gitulah. Jadi tauriyah tu gapo? Tauriyah tu maknanya sebutkan sesuatu yang agak jauh difaham oleh orang depan kita. Misalnya kalau orang depan kita dia kata, apa khabar? Sihat? Sakit, kita kata. Sakit. Kita kata sakit tu, orang depan kita fahamnya sakit lah, sakit biasa lah. Tapi orang yang kata sakit tu, dia bukan maksud sakit tubuh, dia kata sakit golai dalam hati dia. Itu makna tauriyah. Dia pakai dengan makna lain, makna jauh. Makna jauh yang tidak selalu difaham oleh orang depan dia tu. Kalau orang depan dia tu kalau kata lagu tu sakit, tak sakit lah. Sebab Nabi Ibrahim mengikut setengah-setengah ulama lah, Nabi Ibrahim kan, apabila puak-puak dia ajak pergi raya tu, Nabi Ibrahim kata inni saqim, fa nazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Dia pun tengok alah kebitan, dia kata saya sakit. Sakit. Jadi sakit tu sengerti ke Nabi Ibrahim ni sakit? Mereka kata, mengikut setengah ulama lah, bukan semua, mereka kata Nabi Ibrahim kata sakit tu dia guna bahasa tauriyah. Tauriyah ni tidak pakai makna hak dekat. Orang aman, dia tak segar, sebab dia tak segi, dia tak segar. Padahal maksud dia sakit hati dengan perbuatan kamu. Sakit ni luas kan, sakit ni banyak macam sakit, bukan sakit tubuh saja. Pelawak ke? Tidak pelawak lagu tu. Dia kata tidak bohong. Itu tauriyah orang panggil. Betul, ada kebenaran juga. Sebab sakit ni ada sakit jiwa kan, ada sakit hati, macam-macam, sakit otak orang kata. Bukan sakit tubuh saja. Sakit mental,
macam-macam kan, rumah sakit mental. Nah. Jadi dia kata Nabi Ibrahim tidak berbohong. Dia kata tu ala sabilit tauriyah. Mana secara tauriyah. Mana dia pakai hak jauh. Pakai hak jauh. Gitu. Itu orang panggil tauriyah. Asal lagi cerita Nabi Ibrahim juga. Bila raja tu tanya kan, ini bini dia ke? Kau lah ke mana? Dia kata ni adik-beradik saya. Adik-beradik dia kata. Jadi dia guna adik-beradik tu, adik saya tu. Kalau kita kata bahasa kita, adik lah. Ni adik saya. Adik tu dia guna bahasa tauriyah. Padahal bukan adik sungguh, isteri dia, mana adiknya. Tetapi hak jauh, mana yang jauh, iaitu adik lah, kalau lebih muda daripada kita, ataupun adik-beradik satu agama. Itu maksud adik-beradik tu. Bukan maksud dia menafikan isteri dia. Kalau kata isteri ni sepuluh adik-beradik, itu jadi macam zihar pula. Tak boleh lagu tu. Jadi lagu mana? Nak pakai hak siapa? Nak pakai hak siapa? Kalau lagu ni nak pakai hak Nabi, misalnya Nabi Ibrahim saja, nak pakai hak dia ke, nak pakai orang yang minta bersumpah? Ada dalam riwayat menyebutkan dia minta, siapa minta bersumpah, dia bersumpah, dia kata itu adik dia. Orang kita katakan isteri pun adik ni, adinda kita kata dah, ataupun ni adik dia. Adik tu maksudnya isteri dia. Mana hak jauh, mana hak dekatnya, adik ni adik seroti lah. Adik seibu sebapak tu ada, ataupun adik lah, seibu ke, adik lah maksudnya. Tapi dia pakai dengan makna lagu lain. Itu orang panggil tauriyah. Katakanlah dalam ni, dia pun bersumpah, dia guna tauriyah. Dia guna tauriyah lagu tu. Maknanya hak hakim kata tu, misalnya adik kau ni, dia kata adik. Adik lah. Padahal adik tu dia pakai secara tauriyah. Adik mana? Adik seugama, bukan adik seroti. Jadi nak pakai hak lagu mana? Nak pakai hak lagu mana? Dia kata, dan dia niat, bukan hak qadi niat, bukan hak hakim niat. Hakim niat nak tanya hak seroti. Adik tu maka sumpah dia tu jadi mengikut apa yang diniat oleh hakim, apa yang difaham oleh hakim. Jadi gitulah. Jadi dari segi hukum mahkamahnya, gitulah. Tauriyah tu tak ada berguna apa-apa kalau dalam mahkamah. Kalau dalam mahkamah, kalau dengan hakim. Tapi kalau di luar, tidak. Kalau di luar tidak. Kalau dalam mahkamah, hakim minta bersumpah tu atas dasar gapo? Nak tanya ni mok dia, mok sungguh lah. Nak tanya gitu, tiba-tiba dia kona lah ke lain. Misalnya kes orang pelarian kita kata mari. Apabila pihak kerajaan tanya, ni siapa dia? Ni anak saya, kata dia. Anak saya. Cara mahkamah pun tu siapa dia? Anak saya. Dia tak ada kat kenalan, tak ada gapo. Atas dia royak lah, minta bersumpah. Saya bersumpah ni anak saya. Anak tu maksudnya dia tahu dia. Jadi nak pakai lagu mana? Hakim pun buat keputusan lah bahawa anak dia. Maka kalau gini-gini dia mati kau sebagai anak lah, dapat pesaka misalnya. Jadi hak nak pakainya dalam masyarakat ni hak lagu mana? Pakai hak hakim tu. Sebab hakim faham gitu. Walaupun dia kena di situ. Tapi kalau hakim tu jenis bergaluh lagi, anak lagu mana dia tanya. Kalau dia tanya gitu payahlah. Nak tauriah pun dia ada hak juga. Kalau kita pergi rapat ke dinding tak boleh lah. Tapi katakanlah tak rapat ke dinding, dia boleh ngelik lagi lah. Dia boleh ngelik lagi. Kalau dia ngelik tu lagu mana? Nak pakai hak hakim ke nak pakai hak dia? Mana kalau hak dia, mana dia tidak tak ada sumpah ke apa, tak ada tu. Sebab dia kata betul, memang anak dia. Anak maksudnya dari segi agama lah. Sebab kita kan panggil anak-anak kita, padahal anak orang lain, anak-anak sekalian kita kata pada budak-budak. Anak dia, tidak anak dia. Dia pakai dengan makna lagu tu. Bermakna hak dia bersumpah tadi, kalau dia bersumpah tu makna dia i'tiqad memang anak dia sungguh, itu tak jadilah lagu tu. Memang berdosa lah. Berdosa lah. Dan dia menipu lah, kita kira teranglah menipunya.